Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, manual ini cikgu-cikgu boleh muat turun melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia dan boleh dibaca bersekali dengan surat siaran KPM bilangan 3 tahun 2020. Okey. Kandungan dalam slide ini iaitu pengenalan tentang PDPR, definisi operasi, objektif, pendekatan dan kaedah PDPR, pelaksanaan PDPR dan penutup. Okey, kita masuk pengenalan berkaitan dengan PDPR. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menggariskan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri. Yang kedua, peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Tujuan manual ini membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Bagi definisi operasi PDPR ialah PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian dan atau luar talian dan atau offsite dengan berstruktur dan terancang. Maksudnya cikgu-cikgu boleh menggunakan kaedah sama ada melalui online ataupun offline, tetapi mestilah berstruktur dan terancang. Objektif PDPR, panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang dan murid mengikuti PDPR secara optimum. Pendekatan PDPR dalam talian, cara belajar, ada capaian internet, guna peranti, belajar secara real time. Okey, ini contoh tempoh layar maksimum mengikut umur. Okey, kalau prasekolah 1 jam sehari. Sekolah rendah 1 hingga 2 jam sehari. Menengah rendah 2 hingga 3 jam sehari. Menengah atas 3 hingga 4 jam sehari. Okey, bagaimana untuk cikgu menggunakan medium untuk melaksanakan PDPR secara online? Okey, cikgu-cikgu boleh menggunakan Delima. Ini portal Delima yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, CikguTube dan aplikasi media sosial seperti Google Meet atau Microsoft Teams. Yang ini secara live streaming. Okey, selain daripada dua ini, e-permainan, gamification, video, klip audio, e-buku, rakaman video atau tugasan dalam talian. Yang ni boleh digunakan juga cikgu-cikgu. Misalnya ada cikgu menggunakan melalui Telegram, masukkan suara dan masukkan nota dalam aplikasi Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Pendekatan PDPR luar talian. Murid belajar menggunakan peranti seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Okey, kalau tanpa capaian internet pun boleh digunakan. Pendekatan PDPR secara offsite.
premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Tempatnya misalnya pusat komuniti. Okey, ini berdasarkan kepada surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Kaedah PDPR menggunakan modul dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Perkara yang perlu ada di dalam modul ialah sasaran bagi sekolah prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Tajuk atau tema modul. Objektif berdasarkan DSKP. Tempoh pelaksanaan aktiviti. Nota berkaitan tajuk modul. Aktiviti relevan topik PDP dan pentaksiran. Kaedah PDPR berasaskan projek. Dilaksanakan mengikut mata pelajaran ataupun gabungan beberapa mata pelajaran. Pelaksanaannya adalah seperti berikut: memberi tajuk kepada murid, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan, menentukan jangka masa menyiapkan projek, membimbing murid menghasilkan projek, membentangkan hasil projek dan membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Peranan guru menyusun semula rancangan pengajaran tahunan RPT berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP dan takwim persekolahan yang berkuat kuasa. Merancang RPH berdasarkan RPT yang telah disusun dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dan dapat disampaikan secara optimum. Menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Peranan guru menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Memastikan murid mendapat tugasan atau latihan yang dirancang oleh guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan atau latihan dan projek yang untuk menentukan pencapaian murid. Seterusnya, mengadakan perbincangan dengan ibu bapa penjaga untuk menyokong pembelajaran anak murid di rumah dan memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Untuk mengelakkan pertindanan masa antara mata pelajaran dan lambatkan tugas atau latihan kepada murid. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan dan memantau PDPR yang dijalankan dan memberi sokongan yang bersesuaian kepada guru. Peranan ibu bapa bagi memastikan anak-anak terus belajar iaitu membantu anak atau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan ataupun tugasan atau
kerja rumah yang diberi oleh guru dan membantu anak-anak jagaan mengakses delima, TV pendidikan, EduWeb TV dan juga Cikgu Tube. Sebagai penuntut, manual PDPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan semua pihak, sama ada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, sekolah, guru, ibu bapa atau penjaga dan komuniti. Okey, sekian, terima kasih. Itu merupakan perkongsian berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan sivik dalam mata pelajaran. Sekian, terima kasih.